Yang pertama, tuntutan Raja Melayu melalui Durbar. Apa itu Durbar? Durbar ialah wadah pertemuan antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British bagi membangkitkan isu-isu masyarakat tempatan yang terjejas akibat dasar pentadbiran British. Yang pertama, Durbar di Kuala Lumpur 1903. Sultan Perak Sultan Idris Mursyidul Azam Shah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral. Baginda mendesak bilangan pengawal Melayu dalam perkhidmatan Kerajaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad Ibni Yam Tuan Antah menuntut bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Yang kedua, Durbar di Pekan Pahang 1932. Sultan Perak Sultan Iskandar Shah bertitah dengan tegas mendesak agar kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan Majlis Negeri dalam semua aspek pemerintahan negeri. Yang ketiga, Durbar di Kelang, Selangor 1937. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman menggesa British memberikan peluang perkhidmatan buruh orang Jawa menggantikan buruh Cina dan India di negeri-negeri Melayu. Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah mendesak British memberikan perhatian kepada masalah orang Melayu yang tidak mempunyai pekerjaan atau tanah. Yang keempat, Durbar di Seri Menanti, Negeri Sembilan 1939. Sultan Selangor Sultan Hishamuddin Alam Shah mencadangkan penubuhan Malay Girls College. Malay Girls College sama taraf dengan Malay College Kuala Kangsar untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. 2. Diplomasi menangani tekanan British. Diplomasi Sultan Abu Bakar Johor. Yang pertama, mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. British mengekalkan kawasan Teluk Belanga di Singapura sebagai milik Kesultanan Johor. Baginda dan kerabatnya menetap di Singapura sehingga tahun 1889 sebelum berpindah ke Johor. Yang kedua, kunjungan ke England bertemu dengan Ratu Victoria. Baginda dikurniakan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1868. Meredakan tekanan Gubernur negeri-negeri Selat. Diberi kepercayaan menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Yang ketiga, menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Ahli dilantik oleh Baginda dalam kalangan pegawai British yang pengaruh, membantu menasihati Baginda dalam hal pentadbiran. Diplomasi Sultan Zainal Abidin III Terengganu. Yang pertama, kebijaksanaan dalam rundingan. Baginda merupakan pemerintah yang berani mempertahankan kedaulatan negeri. Berangkat ke Singapura berunding dengan Gubernur negeri-negeri Selat selepas Perjanjian Bangkok 1909. Yang kedua, menandatangani Perjanjian British Terengganu 1910. Hasil rundingan membawa kepada Perjanjian tahun 1910 meminda Perjanjian Bangkok 1909. Baginda hanya bersetuju menandatangani perjanjian apabila British mengakui Terengganu negeri yang merdeka. Terengganu hanya menerima wakil British yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri. Keengganan pemerintahan negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Penasihat British di negeri Perlis. British dan Perlis tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi. Perjanjian Perlis British ditandatangani pada 28 April 1930 menjadikan Perlis negeri terakhir menerima naungan British.
Perjanjian tersebut meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Penasihat British di Kedah. British menghantar W.G. Maxwell sebagai penasihat British di Kedah pada 15 Julai 1909. Kehadiran W.G. Maxwell menimbulkan pergeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang dirajai oleh Tuanku Mahmud. Konflik dengan penasihat British membawa kepada Perjanjian Kedah British pada 1 November 1903. Walaupun secara rasmi menjadi naungan British, Kedah berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan, penggunaan kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, keutamaan berlantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. Penasihat British di Kelantan. Perjanjian Bangkok 1909 ditolak oleh Sultan Muhammad IV. British berunding dengan baginda untuk mewujudkan perjanjian lain. Akhirnya, perjanjian ditandatangani antara British dengan Kelantan pada tahun 1910. Antara kandungan perjanjian tersebut termasuklah J.S. Mason dihantar ke Kelantan sebagai penasihat British. Sultan Kelantan perlu mengikut dan melaksanakan nasihat penasihat British dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan Kelantan juga tidak dibenarkan membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Penasihat British di Terengganu. Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909 dan enggan menerima penasihat British. Penguasaan British dalam pentadbiran Terengganu berlaku selepas kemangkatan Sultan Zainal Abidin III. Melalui perjanjian ini, status wakil British ditukarkan kepada penasihat British yang membolehkan British campur tangan dalam segala hal ehwal pentadbiran negeri kecuali agama Islam dan adat istiadat Melayu. Penasihat British yang pertama di Terengganu ialah J.L. Humphreys. Sultan Muhammad II lebih banyak berunding dengan pembesar negeri berbanding dengan merujuk penasihat British. Tindakan Sultan Muhammad II menimbulkan kemarahan British dan dianggap sebagai penghalang dasar British di Terengganu. Baginda turun takhta pada 1920 dan digantikan dengan Sultan Muhammad Sulaiman Badrul Alam Shah. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 14 April 1895, Sultan Abu Bakar memasyhurkan perlembagaan negeri yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai unsur demokrati. Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Antara kandungan penting daripada 64 fasal, Sultan tidak boleh menyerahkan negeri dan kerajaan Johor. Menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan juga tidak boleh menyerahkan negeri. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mestilah daripada rakyat Johor. Kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Penyediaan asas yang kukuh untuk mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri. Memberikan kesan kepada rancangan British untuk menguasai Johor. Membentuk kerajaan yang berteraskan demokrasi bagi menggantikan pemerintahan bercorak mutlak. Undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. 2 November 1911. Penggubalan Undang-Undang Tubuh bertulis pertama di Terengganu oleh Sultan Zainal Abidin III. Kandungan Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Antara kandungan penting daripada 53 fasal,
Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam. Islam merupakan asas perundangan negeri. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu. Kepentingan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri. Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar dan rakyat jelata. Menghalang campur tangan British terhadap pemerintahan Terengganu. Yang kelima, Raja menerajui pemodenan negeri. Pemodenan Johor. Sultan Abu Bakar dengan kerjasama Majlis Jemaah Menteri yang cekap dan taat setia meneruskan pemodenan pentadbiran yang dipelopori oleh Temenggung Daim Ibrahim. Antaranya termasuklah dalam aspek pentadbiran, kewangan, undang-undang, pelajaran, kesihatan, tanah, polis dan tentera. Sultan Abu Bakar dengan kerjasama pembesar berwibawa seperti Datuk Jaafar bin Muhammad, Datuk Abdul Rahman bin Andak, Datuk Muhammad Saleh bin Perang dan Datuk Muhammad Ibrahim bin Munshi Abdullah menubuhkan pelbagai jabatan untuk mengurus pembangunan rakyat dan negeri. Jabatan-jabatan ini beroperasi dengan begitu cekap dan berkesan sehingga pihak British tidak mempunyai ruang untuk campur tangan. Sultan Abu Bakar berjaya meletakkan Johor sebagai negeri yang moden berbanding dengan negeri Melayu lain pada abad ke-19. Sehingga baginda digelar Bapa Pemodenan Johor. Pemodenan Kedah. Sultan Abdul Hamid Halim Shah terkenal sebagai Bapa Kedah Moden. Kerana semasa pemerintahan baginda, Kedah melalui arus pembangunan dan pemodenan. Baginda dibantu oleh pembesar negeri yang berkebolehan termasuk Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan Wan Muhammad Samad dalam menjayakan pembangunan negeri. Pada akhir abad ke-19, Kedah mewujudkan Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Audit, Jabatan Besar Pos dan Telekom, Mahkamah Keadilan dan Pasukan Polis Kedah. Kedah dapat mengembangkan sistem politik yang tersusun sebelum campur tangan British kerana mempunyai pegawai berpengalaman dan memainkan peranan yang berkesan dalam sistem pentadbiran. Muhammad melakukan pembaharuan dan pemodenan dalam bidang pentadbiran dengan menubuhkan Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri sejak 1912. Penubuhan badan-badan ini membawa kepada penubuhan jabatan-jabatan kerajaan seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan, Pejabat Pembendaharaan, Pejabat Pesuruhjaya Keadilan, Pejabat Agama dan Pelajaran, Pejabat Kerja Raya dan Pejabat Pesuruhjaya Hutan. Langkah tersebut merupakan usaha menutup ruang pelibatan British dalam pentadbiran kerana menerusi institusi inilah lazimnya British melakukan campur tangan di dalam sesebuah negeri.